Dibawakan dari Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri 9. Terimalah Liga Ilmu Musim Baru bersama hos anda, Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita ditemukan lagi dalam rancangan Liga Ilmu Astro Oasis. Baik, pada kali ini kita akan memperdebatkan satu tajuk, menjaga ibu bapa, tanggungjawab lelaki atau perempuan. Baik, kita tampilkan pendebat-pendebat kita. Saya persilakan dulu pendebat wanita terdiri daripada ustazah pilihan. Pertamanya, Ustazah Fira. Okey, seterusnya Ustazah Akidah. Pendebat perempuan sudah ada, ustazah pilihan kita. Kita tampilkan pula pendebat kalangan imam muda pula. Ini hak lelaki pula. Kita tampilkan Imam Muda Hasan. Kita tampilkan seorang lagi pendebat kita, Imam Muda Amiril. Baik, kita mulakan perdebatan kita atas tajuk menjaga ibu bapa, tanggungjawab lelaki atau perempuan. Kita mulakan dengan ustazah pilihan dulu, Ustazah Fira. Yes. Tanggungjawab lelaki atau perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Semestinya doktor, semestinya hadirin dan hadirat sekalian, tanggungjawab itu terletak di bahu lelaki. Kerana apa? Kita lihat pada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita dengar, yang sinonim kita dengar, yang berbunyi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin kepada perempuan. Yang di sini kita melihat lelaki ada kuasa untuk memimpin. Akan tetapi saya tidak mengatakan bahawa perempuan itu tidak perlu memimpin, tetapi Allah katakan mukminun wal mukminat. Perempuan itu perlu dipimpin dan juga perlu memimpin. Kita lihat sekarang doktor sebagai moderator. Dia sebagai seorang pemimpin. Dia perlu bertanggungjawab dalam menjayakan majlis ini. Begitu juga kepada seorang bapa, dia perlu bertanggungjawab kepada anak-anak dari segi persediaan makan minum, tempat tinggal. Ibu macam mana pula? Ibu tengok aja. Bukan, ibu membantu. Seperti saya katakan tadi, ayat Al-Quran mengatakan mukminun, mukminat. Mukminat itu berada di tempat kedua, mukmin lelaki itu berada di tempat pertama. Baik. Sudah garang sungguh Ustazah Fira. Ya, saya mesti garang. Saya pun nak risau dah. Sebab saya lihat betul. Wanita lebih ramai daripada lelaki. Saya perlu memartabatkan wanita. Kerana wanita itu terhebat. Saya pun nak malu. Ya. Tengok lelaki secotek aja depan ni. Allah. Masya Allah. Ni jawab lelaki apa tu belum lagi. Kalau kita tengok lelaki ni memang tak ramai di sini. Ya, saya. Tapi biasanya lelaki ni dia luar, dia kerja dia banyak di luar. Apa nama, perempuan kebiasaannya dia duduk di rumah. Kan, jaga anak, bini dan sebagainya. Laki dia pergi cari rezeki. Habis bila nak jaga mak bapaknya? Saya nak dengar Amiril jawab apa pula? Saya nak kata begini. Dalam keadaan bila mana ustazah menjawab, dalam keadaan lelaki, adapun yang saya nak menyatakan di sini sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala dah jadikan kita, bila mana manusia itu berkira dengan manusia, maka Allah Taala berkira dengan kita. Jadi dalam keadaan perempuan jangan berkira bila mana disuruh untuk memelihara. Perempuan dan lelaki itu perlu ba'dum aulia'u ba'd. Perlu bersatu. Aywa walakin dihina. Jangan berkira. Bila kita berkira dengan manusia, Allah Taala akan berkira dengan kita. Macam sebab tadi, itu bersama. Ya. Saya tengok Imam Muda Hasan, dia kata perempuan kena duduk rumah. Sebab saya rasa para ustazah ni, dia mengatakan bahawa perempuan itu berpegang pada satu dalil waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu tempatnya kat rumah. Tetapi kita perlu fahami bahawa itu asbab. Mengatakan orang jahiliah itu yang perempuan tengah dalam keadaan dia bergoyang-goyang kan, menari-nari, itu perlu duduk rumah. Itu perbahasan ulama-ulama. Tidak boleh dikaitkan dengan perempuan yang ada sekarang. Okeylah. Ya. Saya setuju kata Ya, kalau saya. memang lelaki ni orang kata yang patut menjaga ibu bapa. Tanggungjawab yang utama dia lelaki. Memang setuju pula. lelaki. Oh, setuju. Saya setuju. Tadi tu saja nak tengok pendirian ustazah pilihan ni macam mana. Maknanya betul lah. Kalau tengok memang kalau kita tengok biasa kita sebut hadirin, hadirat kan, kita tak sebut hadirat, hadirin tak sebut. Kalau orang putih dia sebut ladies and gentlemen. Ini lain pula. Ini Bahasa terbalik. Itu tak apalah, itu
orang putih cakap. Tapi kita ni orang Islam, kalau sebut Quran pun banyak sebut laki dulu. Laki. Kalau hadis Nabi pun contohnya, tuntutlah ilmu tu wajib bagi semua Muslim tu untuk laki. Tapi sebenarnya untuk perempuan juga dominan laki tu sebenarnya. Tapi Ustaz Hassan, kalau kita tengok macam mana lelaki Ustaz sendiri menyokongkan lelaki itu yang kena pimpin, lepas tu kena jaga ibu dan ayah, kenapa tidak kepada wanita? Kerana apa saya nak tegaskan di sini? Bukan kita nak lari kepada tanggungjawab itu sendiri. Tetapi Ustaz, siapa nama tadi Ustaz? Hassan. Minta maaf. Berseri-seri sangat. Apa tu? Ustaz Hassan, kita tengok kepada rentetan siapa lelaki itu sebenarnya. Yang pertama, dialah bergelar sebagai seorang suami. Yang kedua, sebagai seorang bapa. Yang ketiga, sebagai anak lelaki, dan yang keempat sebagai seorang abang kepada adik perempuan ataupun adik kepada kakak perempuan. Tengok balik kat situ. Jadi doktor, kita tengok di mana kisah penarikan api neraka kepada seorang lelaki. Puncanya dayus. Bapa pun boleh jadi dayus. Kerana apa? Anak tu sendiri contoh keluar tidak menutup aurat. Jadi penjagaan ibu bapa tu sendiri Imam Muda Hassan ya. Kena lebihkan sikit dia sebab perempuan ni hanya ikut suami je. Sedangkan Rasulullah sendiri kata, kalau aku suruh manusia untuk sujud kepada manusia, maka isteri akan sujud kepada suami. Maknanya Ustazah setujulah, maknanya laki. Orang kata tanggungjawab utama tu pada lelaki. Ya, tanggungjawab utama sebab lelaki pula macam mana kalau kata ke perempuan? Adakah nak kena abaikan? Semata-mata lelaki je. Tidak, Imam Muda Hassan. Kerana apa? Kerana ibu itu sendiri, wanita itu sendiri, kalau kita tengok Rasulullah SAW bersama Sayyidatina Khadijah. Siapakah di sebalik kejayaan Rasulullah berdakwah? Rasulullah berniaga. Kalau tidak Sayyidatina Khadijah, itu dikatakan pembantu memimpin. Kalau awak pula, sorry. Tak apa, ini bahasa orang zaman sekarang, bro. Apa tu? Okey, kalau Ustaz sendiri sekarang dah mempunyai mertua, kan? Janganlah diabaikan ibu bapa kami, wanita ni yang telah mendidik kami, yang telah membesarkan kami. Sebab ramai ya suami dia mendominasi dan dia sangat-sangat nakkan hak dia. Aku suami kau, jangan balik rumah mak kau. Doktor, saya nak bercelas sikit. Sebagai seorang dia tambah lagi tanggungjawab tu. Bukan saja kepada mak bapak mertua lagi. Jawab. Sebagai seorang lelaki yang mana manusia yang dikatakan lelaki ini tanggungjawabnya berat, Syekh. Betul tak, saudara? Tanggungjawab lelaki ini berat. Keluar pagi, balik petang. Betul? Kalau keluar pagi, balik petang, office hour. Kalau keluar pagi, balik malam. Takkan di sini tak ada toleransi di antara satu sama lain. Tapi Ustaz, sebab itu kita perlu jangan menjadi manusia yang berkira. Ustaz, cuba tengok ya. Wanita-wanita sekarang, contoh wanita berkerjaya. Dia pergi, dia pukul 8, pukul 5 waktu office biasa. Balik, nak lagi layan suami, anak, apa semua-semua. Siapa yang bekerja kuat sekarang ni? Lelaki ataupun wanita? Tengok. Okey, kalau kita lelaki tengok sendiri. kuat kerja. Memang. Tapi kita tengok lagi. Bukanlah saya nak mempromosi atau apa-apa. Tagline Ustazah pilihan. Didik wanita terdidik generasi. Jadi bagaimana di sini sekarang? Generasi itu sendiri terdidik oleh wanita. Dan kenapa Allah sukakan bahawa lelaki itu perlu ambil sangat-sangat penting penjagaan mak ayah. Kerana dia tahu wanita ni di mana dia berada. Itulah Ustaz. Itu betul. Itu memang betul. Adapun tetapi bila mana ibu ayah ni sikit-sikit anak perempuan. Apa kes? Sikit anak perempuan yang lelaki ni kenapa tak nak diberikan perhatian, ihtimam? Bagilah ambil berat sikit kepada lelaki ni. Takkan tak ada sikit pun di hati ibu. Bila mana anak itu dikatakan dipinggirkan, bagaimana dia maknanya nak menjaga ibu bapa. Sikit-sikit perempuan tahulah perempuan ni lembut. Okay, Ustaz Zafira, sabar. Kita jawab selepas. Kita debatkan selepas ini. Kita harapkan penonton jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Yang mana dikatakan perempuan itu kebanyakan masuk neraka, kebanyakan masuk syurga dengan disebabkan 4 perkara. Bertoleransi, the most important, don't take for granted. Wanita ni jangan terlalu membagi muka sangat dekat lelaki.
Baik, kita sambung perdebatan kita atas tajuk menjaga ibu bapa tanggungjawab lelaki atau perempuan di Universiti Sains Islam Malaysia. Tadi saya tengok Ustazah Fira dengan tudung-tudung anak matanya bergerak-gerak nak membalas debatannya. Silakan berikan hujah-hujahnya. Sebenarnya tadi saya agak kurang berpuas hati bila Ustaz Mira mengatakan bahawa lelaki ni kerjanya banyak. Kan? Keluar sana sini penat lelah memang tak macam perempuan. Tetapi bukankah Allah Subhanahu Wa Taala dah garis pandukan bahawa jihad seorang suami, seorang lelaki itu di luar. Perempuan jihadnya di dalam rumah. Kita lihat bagaimana Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dikatakan perempuan itu kebanyakan masuk neraka, kebanyakan masuk syurga dengan disebabkan 4 perkara. Sebenarnya dalam rumah saja kita jaga solat kita jaga puasa kita taat dengan suami kita jaga aurat kita. Jadi tidak perlu ada pertikaian bahawa lelaki ni lelahlah mengeluh sana sini, bekerja sana sini. Tidak ada pertikaian sebegini. Maknanya Ustazah di sini is very kedekut lah. Janganlah jadi orang yang kedekut. Janganlah berkira ni tak baik, Ustazah. Jadi bukankah Ustaz yang berkira tadi? Kita hanya membantu, Ustaz. Itu di antara salah satu cara untuk kita bertoleransi dari segi menjaga ibu dan ayah. Betul atau tidak? Kalau semuanya anak adik-beradik Ustazah semua perempuan. Semua adik-beradik Ustazah semua perempuan. Habis lelaki tak ada apa cerita? Suami dia lah. Boleh kepada keluarga suami. Allah dah bagi dah. Habis suami dah meninggal macam mana? Kita pergi pada keluarga Ustazah bertanggungjawab, Ustazah. Ya, saya bertanggungjawab. Ya, suami meninggal, isteri itu kahwin lain. Apa susahnya? Allah. Yang tak nak kahwin, yang sayang anak ni. Tidak, Ustazah. Ustazah Kidah. Ya, takkan je suami je boleh cari lain kan? Saya setuju kahwin lain. Apa tu? Kena dah minta maaf lah, bukanlah nak kata bagi nak sangat kahwin 2-3 kan perempuan. Okey, di sini Ustaz Miril saya ingin mengatakan bahawa penjagaan ibu bapa tu saya lebih sukakan lelaki, dan kalau kata anak lelaki tak ada ni perempuan kan memang kami akan bertanggungjawab. Tapi bak kata Dr. Ridwan, kita boleh kahwin lain. Jadi bila kita dah berkahwin, suami kita tengok suami lelaki bukan perempuan. Kalau anak 8 boleh. Ni anak 8 nak kahwin lain. Ustazah Kidah, agak-agaknya jaga macam mana yang diperlukan pada hak lelaki ni? Jaga macam mana mak bapak dia, mak mentua nak jaga macam mana? Mak mertua, okey. Dia macam ni. Ke belikan rokok kepada bapak dia ke? Ini baik ni. Apa tu? Tidaklah. Maksudnya macam ni, penjagaan ibu bapa, of course sekarang ini kita tengok daripada segi keuangan. Kita suka membantu dari segi keuangan. Tetapi keuangan wanita, doktor, dia tak sangatlah membantu berbanding dengan lelaki. Lelaki ni bak kata Ustazah Fira, jihad fi sabilillah. Tetapi kalau kita tengok kan, kalau ekonomi lelaki itu sendiri dapat menampung kami dan ibu bapa kami, alangkah bagusnya, doktor. Mananya, Ustaz? Bukan saja jaga ibu bapa sendiri. Ibu bapa mertua. Betul, saya setuju. Terima kasih. Betul saya kata. Poket tu cukup ke nak tampung? Ni dua mak bapak ni. Ya, sekarang ni tu macam Miril kata tadi, kita kena betul ansur sama-sama. Jangan orang kata abang bagilah duit kat mak ayah ni. Yang isteri kerja ni tak ada buat apa. Maknanya kita nak kata dari segi keuangan tu satu faktor. Kalau ada orang kata kalau perempuan tu kerja, bagilah. Kalau jangan kita kata nak duit je dari segi orang kata apa ni macam ni. Kadang-kadang berlaku begini ya. Kalau situasi hari ni kadang-kadang kita tengok bila berkahwin, kadang-kadang orang perempuan yang seolah-olah merampas kasih sayang daripada ibu bapa dia. Ya? Bukan ke hak lelaki yang rampas? Ambil anak orang bawa ke rumah. Tak ada ni cerita je apa tu. Kadang-kadang saya tengok ada kadang-kadang ibu bapa dia sayang dekat anak lelaki dia. Ya. Bila dia kahwin dengan isteri dia, isteri ni pandai sangat jaga suami dan sebagainya, ibu ni hilang kasih sayang. Anak aku dah bawa lari oleh menantu perempuan ni tadi. Kalau ikutkan, kalau tengokkan dalam fiqh munakahat kita sendiri ada dari segi nafkah seorang lelaki itu. Kita tengok dalam syarahannya, haram bagi seorang suami mengambil ataupun menggunakan pendapatan ataupun duit isteri kecuali isterinya redha. Maksudnya dia begini lebih kurang, duit aku, duit kamu, duit aku. Ni jawab apa tu. Ni cuba jawab. Laki dia wajib memberi nafkah kepada isteri. Ya. Walaupun isteri itu bekerja, ikut kemampuan suami. Ya, kalaulah isteri itu gajinya besar pada suami, apalah salah kiranya isteri itu betul ansur sikit bantu suami ni. Betul tak laki? Memang
memanglah bertolak ansur Ustaz Hasan. Tapi kalau kita tengok asyik perempuan je nak bertolak ansur. Lelaki ni balik kerja nak ambil beg. Teh. Hamboi. Kalau Itu saya negara mana, sendiri... Negara mana? Jangan kata negara luar, negara Malaysia pun ada. Jadi saya nak tegakkan kepada penonton di rumah, penonton di kuliah ini, saya suka sangat buat bahawa wanita ni jangan terlalu membagi muka sangat dekat lelaki. Bukan saya nak perjudi ataupun apa, tidak. Tapi sememangnya wanita itu jihadnya kepada Allah SWT melalui suami. Tapi isteri itu sendiri kena faham. Ya, kalau dia banyak bersabar, ya, walaupun isteri ni banyak songeh dia, tapi kalau dia sabar, insya-Allah itulah Kesongehan wanita. ke kesengeng-seng apa benda pun, itu adalah fitrah wanita. Fitrah wanita merajuk cantik, tapi kalau lelaki merajuk subhanallah buruk. Saya nak kata macam tu. Laki tak merajuk. Amiril. Ini dia apa tu? Semua bergantung pada lelaki. Apa tu? Tanggungjawabnya. Jadi saya nak menyatakan di sinilah, walaupun nafkah yang dikatakan suami wajib memberi nafkah kepada isteri, takkanlah simpan duit banyak-banyak nak buat apa? Isteri perempuan ni simpan, contoh ni simpan duit banyak-banyak nak buat apa? Allah, Kalau Ustaz. kita saja keluar seorang-seorang masuk dalam bank, katalah isteri gaji sebulan 2,000, lelaki gaji 2,500 sebulan, nak simpan dalam bank nak buat apa? Keluarkanlah. Aksesori banyak pakai. Itu sebagai apa nama akaun besok boleh claim di akhirat nanti. Tak usah berkira. Sebab itulah kalau bila mana kita berkira dari segi perbelanjaan, ni dia katakan memang hukumnya wanita tidak boleh memberi nafkah kecuali atas keredaan dia sendiri. Adapun tetapi kalau suami tidak minta, kan, nak bagi sendiri itu pun nak cerita ke? Tak payah. Tak payah cerita. Sebab itu di antara satu juga tanggungjawab di antara manusia yang bergelar manusia yang Allah Taala nyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, baik lelaki ataupun perempuan, mereka ini perlu menunjukkan rasa tanggungjawabnya dan juga menunjukkan ihsannya kepada orang tua dan aiwah ada Lebih kepada saya nak tahu, lebih ya, kepada betul, tapi di lebih sini kepada saya nak tunjukkan tahu. supaya Saya nak tahu kita lebih ini kepada- supaya Debatkan bertoleransi. Bertoleransi the most important, you know, don't take for granted. Ustaz, sebenarnya perbahasan yang diketengahkan oleh Ustaz itu adalah yang kecil sahaja. Kita tengok pada yang besar, tanggungjawab lelaki kepada wanita. Itu ialah kecil sahaja, sampingan. Dalam permasalahan perlu kita hadapi itu sahaja, Ustaz. Ustaz Amiril masih tinggal dengan mak bapak ke? Masih lagi? Masih. Apa yang apa tu Ustaz Amiril buatkan untuk mak bapak sekarang? Dari segi tanggungjawab. Okay, baik, setakat ni saya menunaikan tanggungjawab sebagai Duit imam muda pernah bagi? Ada. Bagi tuan. Bagi. Jangan berkira. Sebab tu saya tak berkira. Sebab itu jadi manusia jangan berkira. Saya tak berkira. Betul, tak? Tak berkira langsung. Kami datang sini, kami memanfaatkan ilmu yang telah mak bapak kami didik. Inilah yang buktinya sebenarnya. Kerana wanita sendiri menuntut ilmu, kalau tengoklah fenomena sekarang, wanita lebih ramai subhanallah daripada lelaki subhanallah. Sikit sangat. Ini Ustaz Hasan. Ustaz Hasan tadi itu Ustaz Amiril masih lagi bujang. Ustaz Hasan dah kahwin, ada mak mertua. Setakat ni apa yang Ustaz duk jaga ni? Cuba terangkan pada ustazah pilihan kita. Dengan penonton di rumah nak tahu belaka ni. Apa yang Sekarang ni bila saya dah orang kata dah memikul satu tanggungjawab, orang kata double. Dulu mak saya seorang, sekarang ayah saya dah tak ada, kira mak saya. Bila dah berkahwin, ada mak dengan bapak baru. Jadi di situ saya rasa tanggungjawab saya besar. Nak menjaga besar mana? Nanti besar, Ustaz, ya. besar mana kita akan bincang kejap lagi. Jangan ke mana-mana dan saya pasti ada jawapan daripada ustazah pilihan kita. Kita jumpa selepas ini. Kita memang tak nampak, tapi sebenarnya tanggungjawab tu orang kata kalau dua bukit pun tak boleh nak bayang ke dah. Alangkah bagusnya sayang ni yang abang buatkan teh, dia kata. Cucu mak bapak yang jaga, tok nenek yang jaga. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Liga Ilmu di Astro Oasis. Kita sedang memperdebatkan tajuk menjaga ibu bapa, tanggungjawab lelaki atau perempuan. Kembali kepada Ustaz Hasan tadi, kita nak sambung balik.
Ustaz, ada 2 ibu dan 2 bapa. 1 mertua, tambah lagi. Okey. Macam mana, Ustaz? Baik, sekarang ni saya dah ada 2 keluarga. Maknanya bukan ibu bapa saja. Hak adik-beradik yang belah perempuan tu pun jaga sama. juga? Ya, kira tanggungjawab saya juga untuk mengambil tahu, ambil berat semua. Sekarang ni kira orang kata saya kena, apa yang saya buat, saya kena tanya khabar dua-dua keluarga, mak dengan ayah sana, mak ayah sini. Kemudian adik-beradik dia pun kita kena ambil tahu. Maknanya kalau isteri ni kata, abang, apa ni adik saya ni dia nak perlu duit ke kadang kan. Kalau saya ada duit sikit saya bantulah. Maknanya tanggungjawab saya. Pernah kau bagi? Ada. Ada. Apa tu? Tenis tak? Okey. Baik, dalam situasi begini, yang perempuan tu kena faham sikit. Ya, tahu kita memang tak nampak, tapi sebenarnya tanggungjawab tu orang kata kalau 2 bukit pun tak boleh nak bayang dah. Mungkin lebih pada itu. Yang perempuan, isteri kena faham, suami aku ni tanggungjawab dia besar. Ya, balik tu kalau suami minta teh ke, tolong ayam baju ke, janganlah melenting. Sebab fahamlah suami ni tanggungjawab dia besar. Tolong. Okey. Nak faham suami. Okey, saya memang akui kena faham suami, kena ambil berat tentang suami. Tapi sekarang ni pasal benda-benda contohlah kan, memanglah penat. Isteri pun balik kerja penat dengan anak menangis, nak susu, nak apa. Isteri juga, apa salahnya pergi ke dapur, ambil. Alangkah bagusnya, sayang ni abang buatkan teh, dia kata. Sedap sikit, betul tak wanita? Tapi saya tak macam tu. Itu kalau disuruh isteri yang buat. Kadang-kadang kalau mak bapak dia yang buat, macam mana? Subhanallah, kalau mak bapak yang buat. Allah, ini fenomena biasa, Ustazah. Cucu mak bapak yang jaga, tok nenek yang jaga. Kesian tengok dia ketika itu mak bapak darah tinggi, kencing manis, lemah jantung. Macam mana tu? Ini siapa nak jaga? Takkanlah nak bebankan mereka lagi. Tapi doktor, kita nampak memang sebenarnya wanita pun yang membantu nanti. InsyaAllah. Saya tengok kat sini semua membantu. Sebab dalam menuntut ilmu, kita menuntut ilmu semua ni untuk mendapatkan satu ilmu sehingga kita ke peringkat kerjaya. Semua nak bekerja dengan sebab untuk membantu suami. Saya doakan memang yang ada kat sini. Saya sendiri hadir pada hari ini, saya berceramah sini untuk membantu suami saya sendiri. Jadi? Jadi memang membantu antara suami. Bila bantu suami, bila nak suruh jaga mak bapaknya? Siapa? Dah lah. Kita dok bincang tentang menjaga mak bapak. Ya. Kalau bantu suaminya... Ya, kita membantu ibu bapa kita sendiri. Yang belum kahwin, kita bantu ibu bapa. Yang dah berkahwin, kita bantu ibu bapa juga. Suami, dalam erti kata, suami pun membantu ibu bapa dia. Kita bantu suami kerana seolah-olah supaya suami kita membantu ibu bapa mereka sendiri. Sebab itu Nabi bersebut dalam satu hadis berkaitan dengan umur manusia. Nabi kata al-umru ummati baina 60 wa 70. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata umur umat aku di antara 60 70. Berbeza dengan umat-umat terdahulu beratus tahun sehingga Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Maknanya di antara umat Nabi kita ni lah 60 tahun 70 tahun. Umur yang diberikan ni 60 tahun 70 tahun. Apalah salahnya kita bertoleransi dalam keadaan janganlah kita mengeluh. Ini cara yang dikatakan ni mengeluh ni tak apa nak baguslah Ustazah. Kata nak masuk syurga. Isteri nak masuk syurga dengan cara mudah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara jangan berkira. Dengan cara taat perintah suami. Selagi mana berlandaskan syariat Islam. Betul? Tapi Ustaz Nuril, apa yang dikatakan sahabat saya Ustazah Fira tadi bukanlah erti kata nak berkira ya Ustazah. Lepas tu nak apa orang kata nak berungut. Besok boleh kelim dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok. Jangan lupa. Tapi sekarang ni tengok kepada dia. tenaga wanita Ustaz. Dan Allah Taala tidak mungkiri janji. Ya Ustaz tengok. Ini apa tu? Ustaz tengok kami ustazah pilihan. Bukannya kami berhenti setakat ini sahaja. Kami berdakwah sana sini. Semua itu ada manfaatnya. Anak wa akid. Apa salahnya? Bukannya kami nak berkira. Kalau saya tak datang sini, kalau saya berkira dengan suami saya, mak bapak saya. Tapi tanggungjawab suami, taat pada suami itu, minta izin tak suami nak keluar ni? Minta. Ya Allah, kalau saya datang sini. Ya Allah, ya Rabbi. Itu kadang-kadang orang kadang dia terlepas pandang. Saya ni kira profesional. Suami ni kerja laih je. Kan? Jadi dia terasa dia besar. Jadi dia mengarahkan suami dia kadang-kadang jadi begini. Na'udzubillah lah. Suami saya ada kat luar tu. Bukan begitu lah, tak kadang-kadang jadi begitu. Saya tak berkira dengan lelaki. Okey, Ustazah tak berkira kan? Macam mana Ustazah ajar suami supaya jaga mak bapak Ustazah? Contoh daripada segi kasih sayang. Macam mana kasih sayang tu bagi? Saya pergi balik mamak mertua saya. Betul? Kalau duduk sama tu, saya boleh jangan nak romantik dengan saya dekat-dekat. Lebihkan pada mak dia. Oh, gitu. Betul. Kerana apa? Masa tu lebih banyak terluang dengan saya. Jangan over lah kat rumah mentua ni. Betul, kita tak boleh over. Sebab tu kasih sayang kalau boleh jangan nak tunjukkan. Sebab itu ramai anak-anak remaja kita ni nampak romantik mak bapak.
mulalah nak cari pasangan masing-masing. Daripada situ kita kena jaga. Contoh ada pemilihan pakaian, kita nak bagi hadiahkan mak bapak kita pakaian, kan? Yang cantik mana tak cantik, kita ketepikan dulu. Kita lari daripada mak-mak kita. Terus kita tarik suami kita, dahulukan mak kita dulu. Mak Dengar tu Ustaz Amiri. Begitu. Betul. InsyaAllah. Jadi saya nak menyatakan, bermula daripada kadang-kadang dalam situasi keluarga ni, adik-beradik. Adik-beradik maknanya kadang-kadang perempuan ni cerdik. Dan kadang-kadang lelaki ni kurang cerdik. Kadang-kadang dari segi pembahagian kasih sayang tu, dikatakan tidak understanding. Jadi ibu dan ayah ni kalau boleh janganlah. Supaya tidak dihantar ke tempat-tempat maksudnya orang lain tak suka. Jadi kalau boleh bagi kasih sayang tu sama rata. Anak perempuan ni sama rata, lelaki ni sama rata. Bila tak sama rata, kadang-kadang tu ada jealous tu, ada cemburu tu. Ustaz. Jadi, bila mana dia cemburu, dia mulalah ada satu perasaan yang tak seronok. Tapi kadang-kadang, orang yang dikatakan hebat ini, belum tentu dia boleh memelihara orang tuanya. Belum tentu. Tetapi kadang-kadang orang yang dihina, dihina di lapisan masyarakat, dikatakan, apa nak jadi, akhir sekali, orang yang beginilah akan menjaga orang tua. Ustaz, ala kulli kita sama lelaki dan perempuan, kita pegang satu hadis Rasulullah mengatakan wasyaba bihima fid dunya ma'rufah. Sama-samalah kita bagi apa yang terbaik untuk kedua ibu bapa kita. Kalau makan lapar, kita beri makan. Kalau pakaian kurang, kita beri pakaian kepada mereka. Tapi saya nak menambah sikit doktor Apa ni kita dah biasa dengar ataupun kajian orang katakan bila lelaki ni nafsu dia satu, akalnya 9. Perempuan ini nafsunya 9, akalnya 1. Apa maksudnya tu? Maknanya orang perempuan ni dia banyak benda yang dia boleh carry dalam satu masa. Betul. Tidak bagi lelaki. Okey. Jadi lelaki ni dia carry satu je. Apa dah? Dia lebih fokus pada benda yang besar ni. Apa dia tu? Contohnya nak jadi keluarga aku ni dah 20 tahun nanti apalah jadi ni. Sebab tu dia kerja sungguh-sungguh. Sebab tu kadang-kadang dia kadang nak menjaga ibu bapa ni dia kadang-kadang kalau sakit susah hati. Jadi perempuan ni kita nak kata tadi supaya perempuan ini faham keadaan suami lelaki. Tapi yang saya rata-rata tengok bila mak bapak tua ni orang perempuan lah yang mandikan mak bapak dia. Itu yang saya tengoklah. Hak laki kita bincang kejap lagi nanti kan. Kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Belakang kita dia buat fitnah itu, fitnah ini sampaikan kecil hati mak bapak. Tubuh mak kita ditebuk dan ditarik darah beku dia keluar pada badan. Nangis saya ke situ. Baik, kita kembali memperdebatkan tajuk menjaga ibu bapa tanggungjawab lelaki atau perempuan dalam rancangan Liga Ilmu Astro Oasis. Baik, Ustaz Hasan, tadi duk sebut tadi tentang nafsu satu lelaki satu ya. Yang satu tu jaga mak bapak ke? Sambung hak tu. Ni kena jaga sungguh-sungguh ni. Saya laki-laki juga. Ya, sekarang ni kita kata lelaki ni dia punya fokus dia besar. Dia nampak dia nak fikir 20 tahun akan datang apa jadi kat keluarga dia, anak beranak dia nak fikirkan pendidikan anak-anak dan sebagainya. Sekarang ni kadang-kadang berlaku begini, saya bagi tahu pada penonton semua-semua yang berada di sini, kadang-kadang perempuan ini dia pandai berlakon. Berlakon kat mana sebab ni? Sebab kata nafsu dia 9, dia macam-macam benda yang dia boleh buat. Kadang-kadang depan kita dia berlakon baik, belakang kita dia buat fitnah itu, fitnah ini, sampaikan kecil hati mak bapak. Kadang-kadang berlaku begini. Ini saya nampak begitu. Dewan ni ramai wanita ni nanti tak keluar dari dewan ni. Apa tu? Jadi bilang begini, suami tak tahu apa benda yang berlaku. Isteri dia pandai simpan rahsia. Jiran, tetangga semua dok kata bukan tentang suami dan mak mentua dan sebagainya. Sebab itu perempuan saya nak bagi tahu lah, minta maaf bukan saya kata tidak. Ini nasihat kepada semua. Maknanya bila dah jadi, sebab itu orang kata lelaki ni dia tak fikir banyak. Apa yang isteri dia kata dia dengar. Kalau isteri dia tipu dia pun percaya. Sebab dia tak fikir pasal isteri dia tipu ni tak percaya. Dia tak fikir benda tu. Dia percaya je. Yang ini tanggungjawab perempuan supaya dia tahu nafsu dia 9, supaya jangan gunakan 9 ini sesuka hati.
gunakan orang kata pada tempat dia. Ustaz, sebenarnya ulama dah mengklasifikasikan bahawa 9 nafsu tu sebenarnya wanita ni suka pada hubbu dunia. Dia suka pada pakaian cantik, makeup cantik, ada duit sikit dia suka boro-boro sebenarnya. Cuma nafsu yang satu lelaki tu dalam bab perkahwinan itu lebih. Tapi perempuan dia kurang di situ. Allah tu adil. Kita nampak Allah tu sangat adil. Ustazah jangan touching mungkin dia maksudkan dia tadi sebahagian wanita, tidaklah. Tadi fokus semua sebahagian wanita. Tapi yang bab tidak ada lakonan tu didikan saya suka. agama. Bab lakonan yang Ustaz Hasan katakan tadi bukanlah lakonan hanya fitnah memfitnah. Tapi kita sebagai isteri perlu juga lakonan tu. Bukan lakonan untuk yang negatif. Takkan nak jaga mak bapak nak berlakon juga. Bukan macam tu. Maksudnya bagaimana cara kita nak melayan. Kita kat luar orang nampak awak ni garang apa semua dengan suami boleh ke nanti? Lakonkan watak kita sebagai seorang wanita yang betul-betul wanita dengan suami, bukan dengan orang lain. Itu katakan lakonan perlu tapi bukan pada negatif tapi kepada positif. Saya dengan mak bapak ni saya tak berlakon, cuma cerita sikitlah. Baru-baru ni ibu saya meninggal dunia. Tapi dia tidak Islam lah. Ini cerita sikitlah. Mak saya tidak Islam. Saya nak sebutkan saya teringin sangat nak mandikan mak saya. Dah mak kata kita nak jaga ni. Ini tajuk ni saya sensitif sikit. Dan bila kita biarkan mak itu di rumah mayat orang bukan Islam, kita tengok tubuh mak kita ditebuk dan ditarik darah beku dia keluar pada badan dan dimasukkan ubat pengawet ni. Saya menangis saya kat situ. Bukan apa Ustazah. Nanti kejap. Apa tu? Saya tak sanggup. Saya sebagai anak, walaupun mak saya tidak Islam, saya tak sanggup orang buat dia macam itu. Saya nak mandikan dia. Macam saya pula jadi panel pula hari ni apa tu. Cuma saya nak begini, pengajaran dia kepada kita sebagai anak-anak ni. Menjaga mak bapak ni satu tanggungjawab besar. Walaupun dia tidak Islam. Ustazah debatlah, saya tak nak debat tajuk ini. Apa jadi saya dia sedih pula. Prof macam ni Prof. Minta maaflah Prof ya. Kita ni Allah dah cakap dalam surah Al-Ankabut tu kan. Dan kami perintahkan kepada kamu berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Jadi nak kata ibu bapa dekat dalam firman Allah tu perbahasannya tak ada pun ibu bapa Islam je tidak. Tetapi kita ni wajib berbuat baik kepada ibu bapa meskipun dia bukan Islam. Dan ada satu kisah di mana zaman Khulafa Ar-Rasyidin dahulu di mana ada seorang sahabat ni ingin menguruskan orang kata jenazah untuk ibu yang bukan Islam. Jadi dia termanggu-manggu, boleh ke aku ni dah Islam ni tapi ibu aku belum Islam ni? Dia tanya. Sekaligus khalifah ini berkata kepada dia, pergilah kerana kamu anak dia. Tidak salah. Jadinya di sini saya nak mengatakan ibu dan ayah walaupun bukan Islam, kita tetap perlu menjaga dan hukum wajib sebagai seorang anak untuk membela dan berbakti kepada dia. Tapi apa tu? Dalam kes ini Ustazah bukan apa kita nak buat yang terbaik apabila dia meninggal sebab kita dah jaga sehingga usia tua dia. Tapi kita tidak sanggup tengok apabila mayat itu diseksa, ditarik satu botol besar darah beku keluar itu. Saya berada di tepi keranda tu, ini cerita sikitlah untuk pengajaran kepada kita. Oleh kerana kita ni berbeza agama, saya tidak boleh buat banyak untuk orang yang saya sayang ni. Sebab itu, nasihat saya sikit je dalam Liga Ilmu ni untuk penonton sekalian. Apabila kita seagama ini, kita boleh buat banyak benda untuk mak bapak kita. Sebab itu saya pohon banyak-banyak. Dikala kita seagama ini, kita boleh buat banyak perkara kepada mak bapak kita. Dan tuan-tuan akan menyesal. Dikala tuan-tuan akan tengok, apabila mayat bergelimpangan itu, nak ceritanya diterbalikkan dengan kasar dan sebagainya. Kalau kita sebagai anak mandikan mak bapak, Ustaz jawab debatkan ini Ustaz. Sudah tentu kita akan mandikan dengan penuh kasih sayang. Tapi saya tak dapat benda itu. Dan saya rindukan benda itu. Ustaz cakaplah. Saya sedihlah. Ya, betul ya. Saya pun pengalaman juga ya. Maknanya ayah saya meninggal dunia, saya darjah 1. Alhamdulillah kerana dia Muslim. Dan maknanya pada ketika itu saya rasa memang saya kecil dapat melihat je orang menguruskan jenazah ayah itu. Ya. Cuma seperti mana yang kata Dr. Prof kata tadi ya, bila berlaku kepada bila kita ini ayah kita, ibu kita ini dah memang Islam.
Orang kata alhamdulillah, syukur kerana ada orang yang nasibnya tidak seperti kita. Ya, tapi saya sedih ya, kadang-kadang bila tengok di media surat khabar dan sebagainya, kadang-kadang anak meninggalkan ibu bapanya di hospital, di tempat pusat dialisis, dia hantar situ, kemudian dia balik, tak ambil ayah dia kerana dia takut ayah dia membebankan dia. Kita nak bagi untuk semualah ya, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi, penonton di rumah ya, selagi mana kita ada ibu ayah ini, tambah pula mereka ini seagama dengan kita, maka gunakan peluang yang ada ini sebaik-baiknya ya. InsyaAllah mungkin ada tambahan daripada sila Ustaz. Jadi diam pula Liga Ilmu kita. Ustaz, sebab tu saya kalau melihat di sini memang Rasulullah menyatakan, Rasulullah suruh sahabat selagi mana dia adalah ibu ayah, jangan putuskan silaturahim. Bila dah sampai saat kematian, kita ziarahlah. Sebab Rasulullah sendiri pun tidak pernah melarang sahabatnya untuk menyambung silaturahim dengan keluarga yang masih belum beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tambah sikit, waktu zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat, dia nak perang ikut Nabi. Aku nak perang. Tapi Nabi tanya, kamu ada ibu bapa tak? Ada. Maka jaga ibu bapa itu dah kira jihad besar sebenarnya. Bagi sekarang ni kita yang mungkin dah berumah tangga ataupun yang bujang dan sebagainya, tanggungjawab ibu bapa ni dua-dua bermainkan peranan penting. Betul tak? Dua-dua. Betul tak? Lelaki saya begitu. Sikit doktor, di mana ada juga suka mengungkap kisah ya. Kisah di mana bukan dia kebetulan pula duk jaga mak bapak ni. Sebab kita duk jaga dia selama ni sebab dia mak bapak saya. Yelah. Dia tak ada, kita tak ada. Sebab itu menjaga mak bapak ini tanggungjawab lelaki perempuan ini topik besar. Dan bukan main-main walaupun kita perdebatkan, tetapi kita nak wujudkan kesedaran sebenarnya. Sekarang ni kita tengok hari ni bukan? Ya, seagama kadang-kadang tak jaga pun mak bapak dia, derhaka lagi, tak dengar cakap dan sebagainya. Sedangkan kita duk jaga tanggungjawab ibu bapa ini, menjaga ibu bapa ini tanggungjawab kita sebagai anak, tak kiralah sama ada Islam ataupun tidak. Ya, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Liga Ilmu. Ustazah Amiril, sambut kerja jadi panggil mak bapak dah. Ustazah Amiril pula. Jika 6-6 ini dilaksanakan dalam rumah tangga, insya-Allah anak-anak akan menjadi anak yang soleh, tidak akan membiarkan kedua ibu bapa mereka. Saudara, kita sedang berdebat di Dewan Kuliah Utama Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia dalam rancangan Liga Ilmu di Astro Oasis. Dan kita sedang memperdebatkan tajuk tanggungjawab menjaga ibu bapa ini, tanggungjawab perempuan ataupun lelaki. Kita sampai ke segmen yang terakhir ini. Kita berbalik kepada Ustazah Fira, nampak dah senyum dulu dah. Ustazah, kita melihat sekarang ini ya, kita naklah bahawa tanggungjawab jaga mak bapak ini tanggungjawab semua. Ya, tapi dititik beratkan kepada lelaki. Sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya memang tanggungjawab ni sebenarnya tanggungjawab kita sama-sama. Tanggungjawab lelaki dan wanita. Ketika mana kita dah sebagai seorang anak sebelum kita kahwin kan, tanggungjawab kita kepada mak bapak kita. Allah dah beri garis panduan kepada kita. Tapi kenapa bila kita buat hari jadi, sambut hari jadi kan, tak panggil pun mak bapak. Ya, kita sambut di kalangan anak beranak kita aja. Mak bapak kat sana tersegih-hegih lah kat rumah. Tak tahu nak anak tak telefon pun. Itulah kita lihat masalah silaturahmi antara hubungan kita dengan mak bapak kita tak berapa nak baik. Jadi kita lihatlah bahawa sesungguhnya anak yang derhaka itu tidak akan berbau bau syurga. Kita lihat satu hadis Rasulullah mengatakan bahawa berbaktilah kamu kepada kedua ibu bapa. Sekiranya kamu tidak berbakti kepada ibu bapa, tidak guna kamu solat, tidak guna kamu puasa, tidak guna kamu sedekah maupun jihad kepada jalan Allah. Ustazah Amiril, sambut kerja jadi panggil mak bapak dah. Ustazah Amiril pula. Hati sedih tadi Ustaz Amiril minta maaf ni. Dia pergi okey Ustaz. Sambut panggil. Mesti panggil. Cuma sedikit saya nak melihat di sini ya, dalam situasi keadaan ya umat akhir zaman pada hari ini yang dikatakan zaman mutaakhirin. Ya, kita melihat kita nak menjadikan anak itu sebagai anak yang soleh maupun anak yang solehah. Ya, kenapa mereka ini bila mana dewasa sampai satu tahap mereka mengabaikan kedua ibu bapa mereka.
Sedangkan mereka ini dikatakan orang yang dikatakan educated, berpelajaran tinggi, berpendidikan tinggi dan sebagainya. Bila mana kita melihat di sini bermula daripada pendidikan ibu dan ayah, bermula daripada mereka mendidik kita daripada kecil. Sebab itulah di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Nasir Alwan menyatakan kita hendaklah melakukan di antaranya 6 perkara kepada anak-anak ini. Yang pertama, diazankan, dikenalkan dengan kalimah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajarkan berkaitan tentang supaya anak itu baca Al-Quran. Kemudian pula yang ketiganya diajarkan anak-anak ini berkaitan dengan peradaban, dengan orang tua. Dengan orang tua, kalau orang tua tengah ibu ayah ada dalam bilik, kena ketuk pintu dulu, jangan suka-suka meredah aja. Di sana bermula pendidikan di rumah. Kemudian ajarkan mereka berkaitan tentang solat. Kemudian di antara juga yang mana Nabi kata hajarkan mereka halal haram, pisahkan mereka tempat tidur lelaki dan perempuan supaya mereka ini tidak ada bila manusia sampai satu tahap memayis, mereka berkehendak mereka akan lakukan satu yang negatif. Yang terakhir disebut dalam kitab tersebut, hendaklah kenalkan anak ini kepada ahli bait, keluarga Rasulullah. Jika 6 ini berlaku, dilaksanakan dalam rumah tangga, insya-Allah anak-anak akan menjadi anak yang soleh, tidak akan membiarkan kedua ibu bapa mereka bila mana mereka sedang tua, tidak akan dibiarkan begitu saja. Itulah didikan agama yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang dok tak pedulikan mak bapak dia sekarang ni, adakah benda itu tidak diajar, Ustazah? Bukan begitu sekali. Cumanya kalau kita tengok kehendak dan keperluan orang tua kita. Jadinya kita sebagai orang yang insya-Allah berpelajaran, kita perlu tahu kehendak dan keperluan ibu bapa. Contoh, keperluan ibu bapa tu apa? Ibu bapa ni hanya bukan nak duit tau sebenarnya. Dia inginkan kasih sayang daripada anak dia, kasih sayang daripada menantunya, cucu cicitnya. Macam mana bentuknya tu? Bentuk. Pergi sebut I love you pa, I love you ma, macam tu. Itu antaranya. Tapi benda tu sikit lah. Bukankah sebenarnya diorang nakkan fulus juga? Betul. Fulus tu memang orang kata duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya sekarang memerlukan duit. Jadinya perkara-perkara macam tu kita sendiri perlu bijak macam mana kita nak uruskan kedua orang tua ni daripada segi keperluan dan kepentingan ibu bapa tu sendiri. Ustaz Hasan. Kalau kita, saya ini secara peribadi saya katakan, ini pengalaman saya sendiri. Ibu ni, saya nak bagi tahu kat semua, ibu ini hati dia tak sama dengan apa yang disebut pada lisannya. Saya pun sebab saya ada bapa, saya pun tak tahu. Sebab ini pengalaman. Ibu ni kalau dia kata tak apalah, tak balik, tak apa, tapi hati dia tidak begitu. Dia tidak. Ibu ni dia tak nak susahkan anak-anak dia. Tetapi sebenarnya dia inginkan kasih sayang. Dia sunyi kadang-kadang. Cuma sekarang ni kita yang mungkin yang melihat rancangan ini, kita kena faham ibu kita, bapa sekali. Kadang-kadang bapa ibu kita kata begini, tapi sebenarnya hatinya tidak begitu. Jadi ini kena faham, kalau yang dah kahwin tu suami isteri, kena faham kalau begini, cuba faham ibu bapa. Ini maknanya keikhlasan tu kita nak. Seperti mana Nabi sebutkan ini, memang ini banyak student Quran dan Sunnah. Memang ada hadis mengatakan syurga di bawah tapak kaki ibu. Tapi ada yang mengatakan itu hadis palsu. Tapi ada juga riwayat lain ada yang boleh kita guna. Maknanya Nabi kata syurga itu di bawah, di kedua ibunya. Jadi di situ Ustaz, yang terakhir saya nak sebut dia. Menjaga mak bapak tanggungjawab laki ataupun perempuan. Di mana pemberatnya? Saya nak tengok di sini daripada ustazah pilihan dengan imam muda supaya pelajar-pelajar USIM ni lebih keluar pada dewan ni dia dapat sesuatu dah. Di mana pemberatnya? Okey, kalau kita tengok daripada segi hukum lah ustaz hukum menjaga ibu bapanya dua-dua kena jaga sebenarnya. Okey, tapi kalau saya lah memang memberatkan kepada lelaki kerana dah tahu tadi daripada awal segmen tadi kita tengok kan. Tapi Ustaz Amirul nafis selalu apa tu? Tapi bukanlah saya pun bukanlah nak kata lelaki je, perempuan pun ada dia punya tanggungjawab, tapi ianya lebih beratnya kepada si lelaki. Cuma saya ingin katakan di sinilah satu perkara, kalau kita ingin kedua ibu bapa kita tu memandang kita dengan dalam keadaan aku dah sekolahkan kau, aku dah apa. Ibu bapa betul dah kata Imam Muda Hasan, dia sikit pun dalam hati mengatakan dia membohongi diri dia sendiri supaya dia nak menjaga hati anaknya sendiri. Jadi kalau kita seorang yang macam IQ je tinggi tapi spiritual quotient yang kita macam kurang, memang tak akan terjadi untuk kita
berbakti kepada orang tua. Sedangkan Rasulullah sendiri, kalau dia kata siapa yang perlu kita jawab dulu apa semua, ibu. Ibu, barulah bapa. Ustaz Amiril, setuju tak saya sebut begini? Lelaki tanggungjawab pada Allah, pada Rasulullah, pada mak bapak dia, mak mertua dia, bapa mertua dia, baru isteri dia. Ya, setuju tak dengan soalan ini? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju nak debat apa lagi? Cuma saya nak kira dekat sini, maksudnya... Kenapa nak dilontarkan pada wanita lagi? Maksudnya di sini, sebagai manusia, itulah kita perlu tunjukkan rasa sebelum mereka tutup mata, maksudnya. Sebelum mereka tutup mata, gembirakanlah mereka semampu kita. Memang kita, tapi pertama bagi wanita yang dah berkahwin ke, nanti akan berkahwin juga semua. Pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Rasul. Dan yang ketiga suami, bukan mak ayah. Saya nak dengar yang itu. Dan saya nak dengar daripada lelaki. Sebab saya lelaki. Pemberatnya sudah tentu lebih berat kepada lelaki. Ini perlu difahami dengan jelas. Kita berdebat ini sebenarnya nak mencari penyelesaian bahawa pemberatnya lebih berat kepada lelaki terhadap bukan saja ibunya tetapi juga kepada ibu, bapa dan bapa mertuanya. Ini perlu difahami. Itu saja perdebatan kita pada kali ini atas tajuk menjaga ibu bapa, tanggungjawab lelaki atau perempuan. Kita ucapkan terima kasih yang banyak yang tidak hingga kepada pelajar-pelajar USIM dan ketinggalan pensyarah-pensyarahnya kerana memberikan ruang kepada kami untuk berdebat di Dewan Kuliah Utama Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Ustazah Akidah, Ustazah Fira, terima kasih Ustaz Amiril, Ustaz Hassan. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Saya sudah sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.